Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Halimah yang bertanya, yang berkata, saya faham ada dua pendapat ulama tentang qada salat kan? Ya, kalau qada salat yang dimaksudkan iaitulah bagi orang yang sengaja meninggalkan salat ataupun dahulunya dia malas menunaikan salat, lalu bila dia insaf apakah perlu wajib ke atas dia qada ataupun tidak. Sememangnya ada dua pandangan ulama. Kemudian saudari Halimah ataupun saudari Halimah bertanya, pendapat pertama kalau tinggal dulu-dulu salat masa muda tak wajib qada kan? Ya, itu pandangan bukan pandangan majoriti, bahkan minoriti. Saya ingat pandangan itu antara yang sebut pandangan itu ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beberapa ulama kemudian menyokong pandangan itulah, antaranya Ibnu Uthaymin pegang pandangan itulah dan dia pertahankan. Bertaubat sungguh-sungguh dan perbanyakkan amalan sunat. Betul, itu pandangan Ibn Taymiyah. Pendapat kedua kata kena qada tak perlu buat sunat. Ya, betul. Itu pandangan majoriti mengatakan orang yang dahulunya tidak menunaikan salat, kemudian dia bertaubat, wajib ke atas dia qada ke semua salat yang dia tinggalkan. Dan dia tak boleh buat amalan sunat. Maksudnya dia tak boleh buat salat sunat selagi ada qada fardu atas dia. Itu pandangan majoriti, terutamanya ulama mazhab Syafi'i sebut sedemikian. Alasan mereka kenapa, bagaimana dia nak buat amalan sunat sedangkan ada tuntutan kefarduan yang belum dia laksanakan. Jadi orang yang seperti itu, kata ulama mazhab Syafi'i, kena gunakan waktu yang ada untuk melangsaikan kewajipan dan abaikan yang sunat. Kerana yang disuruh pada dia adalah yang wajib itu. Itu pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kemudian Puan Halimah juga bertanya, untuk negeri Perlis pendapat mana yang kita pegang? Bolehkah kita berpegang pada pendapat yang pertama? Kalau tanya untuk negeri Perlis, wallahu taala alam, pandangan setahu saya, pandangan resmi negeri tidak ada dalam permasalahan ini. Kerana dalam negeri pandangan negeri Perlis, biasanya dalam isu-isu tak banyak perkara-perkara khilafiyah ni diilzamkan, ataupun kadang-kadang banyak perkara-perkara isu perbezaan pendapat ulama ni dalam Perlis beri kebebasan kepada kita nak pegang yang mana. Begitu. Termasuklah dalam isu qada salat ni. Setahu saya, Perlis tidak menetapkan sesuatu pandangan. Kemudian Puan Halimah bertanya, bolehkah kita berpegang pada pendapat yang pertama? Ya, boleh. Pendapat pertama iaitulah pendapat Ibn Taymiyah yang mengatakan tidak wajib qada. Boleh, tak ada masalah kerana itu merupakan salah satu pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga pendapat itu sebenarnya bagi saya, wallahu taala alam, pada hari ini merupakan pandangan yang wajar diketengahkan. Kerana kita melihat rata-rata masyarakat hari ini lebih longgar pengamalan agamanya. Kalau kita suruh mereka, kalau kita wajibkan mereka qada, bagaimana dia nak qada dalam mustahil, bagi saya mustahil. Katakan, cuba kita bayangkan, katakan sebulan, katalah seorang tu dia nak qada salat dia sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, sebulan. Sehari dia ada 5 waktu. Katalah dia tinggal salat sebulan, maknanya kalau dia nak qada dalam sebulan tu, dia kena sembahyang 10 waktu. Kalau sebulan dia tinggal, dalam tempoh sebulan, katalah Januari dia tak salat, Februari dia nak qada, maksudnya salat dalam bulan Februari itu dah ada setiap hari 5 waktu, kemudian ditambah dengan 5 waktu qada. Jadi sehari kena ada 10 waktu dia nak sembahyang dalam tempoh sebulan. 10 waktu, cuba bayangkan masyarakat pada hari ini. Masyarakat TikTok saya tak pasti. Masyarakat TikToknya, masyarakat Facebooknya, kita nak suruh mereka qada sehari 10 waktu. Kalau kita nak suruh mereka laksanakan salat sehari 10 waktu, 5 waktu tunai, 5 waktu lagi qada. Hari ni, suasana hari ni bagaimana? Maka sudah tentulah benda tu boleh menjauhkan orang daripada agama. Wallahu ta'ala alam. Pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini boleh mendekatkan, memberi khabar gembira kepada orang ramai. Dan ia juga pandangan yang diiktiraf di dalam agama, kerana Ibn Taymiyah merupakan salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam.